الحمد لله الذي كتب الإحسان في كل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanya diri kita, adakah kita bersegera melakukan segala perintahnya? Adakah kita berusaha menjauhi segala larangannya? Adakah kita senantiasa mengejar dan memenuhi masa dengan amal kebajikan dan sumbangan? Semoga dengan cinta kita kepada kebaikan atas dasar ikhlas kerana Allah, kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang bermaksud, janganlah kamu berdengki-dengkian dan janganlah kamu tipu menipu dan jangan benci-membenci dan jangan musuh memusuhi dan jangan kamu memotong jalan saudaramu dalam jual beli, dan jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan kita peri pentingnya mengukuhkan silaturahim di dalam kehidupan kita. Apatah lagi silaturahim antara keluarga dan saudara mara semua. Namun, apakah maksud persaudaraan? Apakah tanda dan hasilnya? Persaudaraan hasil daripada ikatan keimanan, akan melahirkan keinginan dan semangat rela berkorban, melakukan apa saja untuk kebaikan orang lain. Ini telah dibuktikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melalui persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah. Setelah hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota tersebut, persaudaraan di antara mereka telah dapat melahirkan umat yang sanggup berkorban demi saudaranya. Kesatuan sedemikian memberi kekuatan kepada umat Islam. Kisah mereka telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berkehendak kepada yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat. Dan sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhil, maka merekalah
orang-orang yang berjaya. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa melalui persaudaraan, suasana saling bekerjasama dan pengorbanan akan terlahir dan kita akan melupakan soal kepentingan diri sendiri demi membina kemajuan dan melahirkan kesatuan umat yang cemerlang. Ini khusus dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab terhadap manusia lain. Hadirin sidang Jumat yang dikasihi sekalian, apakah kelebihan persaudaraan? Lihatlah bahwa tidak ada sesiapa di antara kita yang sempurna. Kita mempunyai kelemahan dan kekurangan. Namun, kekuatan pada saudara kita dapat menutupi kelemahan kita. Kelebihan kita pula dapat menutupi kelemahan kita. Inilah di antara hikmah dalam mengiratkan silaturahim. Dengan hubungan yang kukuh lagi mesra, kita dapat melengkapkan satu sama lain. Karena itulah Islam memberikan perhatian yang amat penting terhadap persaudaraan. Islam menyuruh umatnya agar senantiasa menjaga dan memelihara ukhuwah atau persaudaraan tersebut, kerana ukhuwah merupakan asas kekuatan. Di samping itu, ia juga membantu mengukuhkan lagi keimanan dan ketakwaan dalam diri setiap muslim. Sebagai umat Islam, kita hendak senantiasa membajai hati kita dengan sifat-sifat berkasih sayang, seperti berkasih sayang dan rasa saling percaya mempercayai pada sesama manusia akan membentuk masyarakat yang harmoni, bersatu padu dan saling bekerja sama di antara satu sama yang lain. Di dalam Islam, mereka yang menjaga persaudaraan akan diberikan beberapa kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, pertama, pada hari kiamat mereka akan berada di bawah naungan Arsy-Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat, di manakah orang yang kasih mengasihi kerana keagunganku? Pada hari itu akan aku menaungi mereka di dalam naunganku. Pada hari yang tiada naungan melainkan naunganku. Hadis riwayat Muslim. Kedua, mereka akan merasakan kemanisan iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang memiliki tiga perkara, nascaya ia akan dapat merasakan kemanisan iman, yaitu bahwa ia mengasihi Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain, dan ia mengasihi seorang saudaranya semata-mata kerana Allah, serta ia benci untuk kembali kepada kekufuran selepas ia diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah. Rasulullah SAW telah menerangkan yang bermaksud, tiada di antara dua orang Islam yang bertemu lalu kedua-duanya berjabat tangan, melainkan diampunkan bagi kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita membina kembali hubungan persaudaraan sesama kita dengan bersungguh-sungguh. Ikutilah contoh yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga terbentuk satu umat yang sangat kuat kesatuannya.
dan mampu menghadapi pelbagai cabaran bersama. Sebagai panduan kita bersama, marilah kita amalkan apa yang telah disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeratkan lagi tali persaudaraan kita. Pertama, memberi salam apabila bertemu antara satu sama yang lain. Kedua, ziarah menziarahi dan senantiasa berhubung untuk bertanya khabar, sama ada dengan bertemu secara langsung atau dengan apa sahaja cara perhubungan yang ada pada zaman yang serba canggih dan moden pada hari ini. Ketiga, senantiasa mengukir senyuman ketika bertemu dan ucapkan kata-kata yang baik dalam perbualan. Allah telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Semoga kita senantiasa beroleh kebaikan dalam usaha mengeratkan silaturahim sesama saudara, dan semoga dengannya akan terlahir perasaan ihsan dan rahmat dalam diri kita terhadap insan lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله الذي جعل للخير أهلا وللحق دعائم وللطاعة عصما. الحمد لله الذي يجزي كل امرئ بما عمل فمن عمل صالحا فله جزاء الحسنى ومن عمل سيئا فله سوء العقبى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسوتنا في مكارم الاخلاق وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الذين رووا من علمه واستنوا به في سنته فجزاهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang mulia sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Pesanan supaya bertakwa ini telah dipesan kepada semua umat para nabi-nabi yang terdahulu, yaitu supaya taat setia kepada suruhan Allah dan setia kepada meninggalkan tegahan-tegahannya. Takwa ini mempunyai derajat-derajatnya. Setinggi-tinggi derajatnya adalah takwa secara zahir dan batin. Takwa dalam perbuatan tidak sama seperti takwa dalam tutur kata, dan takwa dalam tutur kata tidak sama seperti takwa dalam pekerjaan. Tiap takwa ini mempunyai kesannya. Ia melahirkan nur atau cahaya yang meningkatkan orang yang bertakwa ini kepada tingkatan yang tertinggi mengikut keikhlasan taat setia orang yang bertakwa ini. Sidang Jumat
yang mulia sekalian, berbahagialah orang-orang yang telah menggunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk membuat amal yang baik sebanyak-banyaknya, dengan keikhlasan hati untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat tenaganya beramal dengan tenaganya. Orang yang banyak hartanya beramal dengan hartanya. Orang yang ada kedua-duanya beramal dengan kedua-duanya. Seperti para sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menegakkan syariat Islam bersama baginda Rasulullah, bukan saja dengan harta mereka, bahkan dengan jiwa raga mereka juga. Mereka telah mendapat derajat dan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعالم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه والمتبعين لسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرين أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وجد على العصاة والمذنبين وتقبل توبة التائبين واقض دين المدينين وفك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها للدفاع عن حقوقهم المغصوبة من أيدي المستعمرين وللدفاع عن دينهم القويم. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والملاحدة والقاديانية ومنكر السنة أجمعين. اللهم أصلح ولاتنا وأمرائنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أصلح الإمام والأئمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم في الخير وادفع شر بعضهم عن بعض. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا غفار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.